Dan dalam pengumuman PKP seluruh negara, Perdana Menteri umum yang restoran tidak boleh ataupun tidak dibolehkan menerima pengunjung untuk makan di premis atau dine-in. Restoran hanya dibenarkan untuk pandu lalu ataupun bawa pulang. Sebelum ini, senarai Hotspot Identification for Dynamic Engagement atau HIDE turut saksikan pelbagai premis, pusat beli belah dan lokasi ditutup selama 3 hari serta-merta kerana dikenal pasti sebagai lokasi berisiko kepada penularan kes COVID-19. Ini menimbulkan pelbagai persoalan kepada nasib perniagaan di pusat beli belah dan lokasi ini. Fokus niaga awal ni pagi ini adalah kepada sektor makanan dan minuman, terutama restoran. Kita ingin tahu apakah kesan semua pengumuman ini kepada pemilik, pengoperasi dan juga sekitar 1.0803 juta pekerja menurut data UNWTO 2017. Semalam, Jabatan Statistik Umum hasil untuk sektor makanan dan minuman jatuh 0.8 bilion ringgit atau 5.9% suku pertama suku ke suku. Tahun ke tahun, hasil segmen ini jatuh 0.2%. Kita ingin bincangkan kesan PKP dan HIDE kepada sektor makanan dan minuman terutama restoran secara mendalam bersama dengan pengasas dan ketua pegawai eksekutif Hospitality Asia HAPA Jennifer Ong dan juga Presiden Malaysia Food and Beverage Executives Association Muhammad Hisham Tan Abdullah. Pertama sekali, Hisham, apakah reaksi pemain dalam industri F&B sebaik keputusan berkenaan PKP 3.0 diumumkan di seluruh negara semalam, Hisham? Kami sebagai pengusaha industri penyajian makanan dan minuman, akur dan patuh dengan garis panduan serta SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib. Dengan kekangan PKP ataupun PKP 2.0 dan terkini PKP 3.0 yang banyak menjejaskan bilangan pelanggan yang mengakibatkan kemerosotan pendapatan kami, tidak mampu mengambil risiko dengan cuai dalam melanggar SOP yang bakal mengundang kesamaan pihak berkuasa. Keputusan ini memberi impak pada semua sektor industri yang baru hendak mula bertapak kukuh membuat keuntungan apabila berniaga sewaktu Ramadan, terutama bagi peniaga F&B. Tidak wajar keputusan pembentalan bagi pelanggan dine-in restoran-restoran yang bakal mengakibatkan kehilangan punca pendapatan lebih banyak perniagaan yang akan tutup. Lebih ramai rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tidak semua jenis F&B sesuai untuk konsep delivery. Pertama, keputusan ini dibuat tanpa diambil kira secara menyeluruh penyudahannya. Elok-eloknya, premis-premis sajian dine-in F&B ini dibenarkan beroperasi dengan menghadkan 2 orang pelanggan bagi setiap meja dengan pematuhan SOP yang ketat. Contohnya penjarakan 2 meter diutamakan seperti tahun 2020 dilaksanakan semula pada bulan ini. Kebijakan sektor premis perniagaan masih mengikut secara patuh SOP yang ditetapkan bagi mengelak dari dikenakan saman atau diarah tutup. Pihak berwajib harus terus mengekalkan konsep dine-in di premis perniagaan serta membenarkan 2 orang pelanggan bagi setiap meja dengan mengikut SOP ketat. Bagaimanapun, waktu operasi perniagaan mungkin boleh dihadkan hanya pada waktu 9 atau 10 malam sahaja mengikut konsep-konsep restoran-restoran, kafe-kafe, bistro-bistro dan juga bar-bar dan restoran-restoran. Dan Jennifer, saya nak tahu dulu apakah reaksi pemain dalam industri F&B sebaik keputusan berkenaan PKP 3.0 diumumkan semalam? Saya rasa perasaan semua bercelaru. Is that what you say? Mixed feelings. Dari segi marah, dari segi kecewa, dari segi keliru. I think, there's a lot of mixed feelings sebab perkara ni, especially yang tentang no dine-in tu yang satu. Kedua tu the lockdown yang 3 hari itu tidak ada apa-apa bincangan. I think the last time when we spoke about this, Rizal, Encik Hisham dengan saya sudah address this issue. Tak ada langsung apa-apa bicara, apa-apa dialog session between the government and the F&B industry. Ini yang selalunya yang raise a lot of problems sebab tak ada bincang. That means kerajaan pun tak tahu what are the consequences, ya. Sebab tengok PKP yang MCO, the 3 days closure, the whole nationwide of MCO closure. Semua restoran sudah beli barang,
Mother's Day was around the corner, kan? Hari Raya is coming. So there's a lot of losses. Kerugian tu sangat-sangat besar, Rizal. Sangat besar. Ya. Jadi kalau tak macam when they don't allow dine in, you have to see kenapa perasaan dari F&B segi F&B industry, perasaan itu yang mixed feeling tu, yang marah dengan yang kecewa kan, sebab bila kalau there is a lockdown, kalau kerajaan cakap total lockdown, makna segi-segi semua sektor kena lockdown, tak kira you factory ke, construction ke, retail ke, apa-apa semua lockdown, okay, that is fair. Tapi kalau cakap dine in tu tak boleh, bila dua orang dekat satu meja tu tak boleh, tapi factory-factory besar, ramai-ramai orang boleh, construction boleh, Ramadan Bazaar boleh, LRT boleh jalan, bus boleh jalan. There is no meaning, dia macam tak make sense, Rizal. Kenapa dua orang dekat satu meja tak boleh, kan? Dan Jennifer, adakah sepanjang 1 tahun ini, sejak daripada tahun lepas bulan Mac sehingga tahun ini, adakah sektor F&B, sektor makanan dan juga minuman masih terkesan akibat dengan stop and go sistem yang berlaku sepanjang tempoh ini? Of course, I think semua business dari segi mana sektor pun tak kiranya, tapi kalau ada pattern dia stop go, that is not proper planning. Dalam segi business, you can't do that sebab semuanya kena it involves pekerja-pekerja juga, involves cash flow. Kalau dari segi macam ini, we unsure bila the next lockdown. How do we plan? Sebab government subsidi pun tak cukup, kan? It's not enough for business owners to keep the staff. Sebab semua pun kena makan. Jadi macam mana nak, it's chicken and egg for everyone. Yeah, so there is no consistency. Itu yang problem. Consistency tu tak ada. Suka-suka je. Bila-bila nak implement something, tomorrow 24 hours, that's the announcement. Which country tell me that has such pattern? We don't know. We don't know how to do business anymore. Mungkin Hisham boleh jelaskan bagaimanakah sebelum ini ketika pelbagai SOP dilakukan, adakah Hisham lihat pematuhan daripada ahli-ahli dan juga daripada restoran-restoran sendiri, juga pekerja-pekerja sekedar eksekutif F&B di Malaysia, adakah pematuhan tersebut dilakukan dengan baik berbanding dengan perbincangan kita pada sebelum-sebelum ini? Seperti yang saya kata awal tadi, Rizal, semua pengusaha restoran menjalankan SOP dengan terperinci mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh pihak berwajib. Kalau kita melanggar SOP yang ditetapkan, mereka akan disaman, malahkan kedai mereka akan ditutup. Jadi itu yang risiko tinggi untuk mereka. Jadi kita selama ini daripada MCO 2.0, kami dah melakukan dengan baik dan tiada kluster-kluster yang boleh saya katakan daripada restoran-restoran yang menyebabkan COVID-19 ini merebak. So, jadi bila pihak penguasa mengambil tindakan untuk melancarkan PKP 3.0, semua pandangan daripada persatuan-persatuan khasnya di bawah industri Unite yang memberi pandangan yang terperinci, yang mendalam pada awal tahun juga, pada bulan 2, bulan 3, semasa pihak berwajib nak melancarkan MCO 2.0. Banyak perbincangan, dialog, sesi di antara kementerian-kementerian, dan kami juga memberi pandangan cara melancarkan SOP yang membawa, yang tidak merugikan peniaga-peniaga atau pengusaha-pengusaha juga. Macam 3 hari sebelum minggu lepas, tiba-tiba pengumuman untuk menutup semua mall-mall besar di kawasan negeri Selangor dan KL. Ini amat merugikan pengusaha-pengusaha di dalam mall dan juga pengusaha mall. Sebab restoran-restoran di dalam itu telah mendapat tempahan untuk Ramadan dan juga Mother's Day. Barang-barang mentah yang diorang beli, kos itu ialah berat untuk yang tanggung sebab mereka tidak dapat menjalankan perniagaan mereka. Katakan premis restoran yang dah menjual voucher awal untuk Ramadan buffet. Macam mana
kami sebagai pengusaha restoran nak mengulang balik pada wang pada pembeli. Kalau kita memulangkan wang pada, akan merugikan pada kita. Dari sumber pendapatan kita kurang dan kita tidak dapat membayar pada pembekal dan juga tidak adil pada pembeli. Kalau kita restoran memberi cadangan untuk melanjutkan voucher itu sampai 3 bulan ataupun sampai akhir tahun, sebab kita tak tahu keadaan selepas MCO 3.0. Apakah SOP yang akan diambil ataupun tindakan yang akan diambil oleh pihak berwajib selepas ini. Dan selepas pengumuman haid tersebut atau pengumuman penutupan pusat-pusat membeli belah oleh haid itu, akibat daripada haid itu, bagaimana reaksinya? Saya tahu Hisham ada menyatakan bahawa mereka rugi, perniagaan ini rugi, restoran rugi. Tapi adakah mereka terkejut kerana pengumuman penutupan tersebut dibuat serta-merta? Adakah Hisham, ahli-ahli Persatuan Hisham dan juga Jennifer juga terkejut dengan pengumuman tersebut? Hisham dulu. Memang ramai yang terkejut dengan pengumuman tersebut. Seperti bicara yang sebelum ini, saya dengan Jennifer dah pernah mencadangkan setiap tindakan yang akan diambil oleh pihak berwajib harus diumumkan lebih awal. Kami diberi tempoh mungkin seminggu, 2 minggu untuk bersiap sedia. Meneliti dasar business plan kita semula, macam mana kita nak mengharungi bila MCO akan dilaksanakan lagi. Jadi pada MCO 2.0 juga kita dah beri pendapat, tapi pihak berwajib juga menjalankan MCO 3.0 tanpa memberi pengumuman awal, memberi kita advance notice. Jadi kami sebagai pengusaha restoran di seluruh Selangor, Klang Valley ataupun akan datang di seluruh negeri akan mengalami kerugian yang besar. Bila kerugian yang besar, dan juga kehilangan pekerjaan yang akan mengakibatkan ramai warga Malaysia yang bekerja di dalam bidang restoran akan kehilangan pekerjaan kerana tidak mampu dibayar oleh pengusaha-pengusaha restoran. Dan Jennifer, pengumuman haid tersebut tentunya kejutan. Apa yang Jennifer ingin lihat selepas pengumuman PKP 3.0, pengumuman haid itu? Apa yang Jennifer ingin lihat dari segi pengumuman, daripada segi SOP yang akan diberikan kepada pemain dalam industri? Adakah lebih awal lead time tersebut? Ya, memang kalau pengumuman apa pun, as long as yang regarding lockdown or whatever it may be, I think there should be sufficient time. Masa kena dikasih 3 hari atau 1 minggu. Kalau if 1 week, maybe it's too long because we don't want the virus to merebak. Jadi kita cakap at least 3 days, 4 days. But the question is, Rizal, I want to ask is, yang tentang haid list tu Rizal, haid list comes from where? It comes from MySejahtera, kan? Ada tempat-tempat yang tak ada MySejahtera. Yang tempat-tempat yang tak boleh capture MySejahtera. Kalau cakap kompleks-kompleks yang terbuka, a lot of entrance, for example. So there are many places that does not have the MySejahtera yang mungkin case-nya yang actually tinggi ataupun the people who are positive are visiting this place even more. So by closing down these malls, is it helping to stop the virus? Because there are many other places yang maybe it ought to be closed, but it's not closed. So the thing is, masanya, Rizal, selalunya we are always talking about the time. There is no proper announcement. There's no proper time given to the business owners to plan and put things in order. Sebab ini tentang orang yang kerja, tentang bekerja, tentang the barang-barang like what Encik Hisham said, the things you order. What about yang I know, for example, Chef One restaurant, they have sold out so many of their vouchers for Ramadan. They have ordered so much of food. Now overnight you tell them they kena tutup. Macam manalah diorang nak jalankan bisnes, Rizal? We are talking about sektor-sektor ekonomi boleh dibuka. That's what the government say, kan? Okay. Yes, national lockdown, but sektor-sektor ekonomi boleh dibuka. What is sektor economy? Is F&B industry not a sector economy? So by just asking them,
to do take away and delivery, bukannya semua restoran boleh buat take away dengan delivery. Not all the restaurant boleh survive, even if sektor yang boleh buatkan kategori yang boleh buatkan food delivery dengan take away is only about 30%. So who's going to pay the 70% of the losses? Itu yang susahnya, yang kita nak kerajaan ni faham. F&B is also a sector. It's also part of the economy sector. So to survive, you need to give them oxygen. Oxygen for restaurants is dine-in, not take away, not delivery. Dan Jennifer, jika tidak diberikan oksigen dine-in ini walaupun sejumlah sedikit untuk mereka ataupun pelanggan dine-in, apa akan jadi pada restoran ini? Secara ringkas, Jennifer. Okay, lama-lama because it's been 1 year. Yeah, it's been 1 year. The disease has been 1 year. It's for them to lose money is like a disease. Kalau tak ada rawatan tu pun kadang-kadang ada, kadang tak ada. Kadang ada, kadang tak ada. Because of the consistency issue. So in no time, all these business owners are going to exhaust their funds. Ya, siapa-siapa pun saving dengan cash flow mesti, all businesses have suffered in terms of cash flow. So if the government wants to see that by the time the dust settles, abuk-abuknya settle, that we are ready to open up again, there will be no more restaurants. Everybody gets to start from scratch. Then what economy are you talking about? Because the F&B industry contributes a lot to the tourism industry. So you're not only talking about restaurant, you're talking about not only talking about individual restaurant. Kita pun cakap pasal restoran yang dalam hotel. Macam mana lah yang restoran-restoran dalam hotel? No dine-in. Dah lah the hotel cannot stay. Then now you're talking about no dine-in. But other things boleh dibuka. Kenapa? That is what the F&B industry nak tahu dari kerajaan. Kenapanya selalunya F&B industry yang selalu macam kena penalty. Kenapa kita tak boleh buat business yang dari segi yang boleh hidup? The oxygen which is the dine-in. I understand, Rizal, that the numbers are going up. And it's very important to be careful. But the restaurant owners are the one that keep so strict to SOP. Dia memang ikut. Siapa yang tak ikut, government boleh tutupkan. I think that's fair. Dan juga terakhir, Hisham Tan Abdullah. Hisham, apakah harapan bagi sektor F&B untuk dine-in tersebut? Mungkin Hisham boleh ringkaskan 3 poin utama. Hisham cakap dine-in 1 meja 2 orang. Lagi apa lagi, Hisham? Mungkin Hisham boleh ulangi. Kalau saya harap pihak berwajib akan mempertimbangkan membiarkan premis-premis restoran menjalankan perniagaan dine-in untuk 2 meja seorang. Satu. Kedua, memastikan mereka mematuhi segala SOP yang sedia kala ada atau diperketatkan lagi untuk memastikan sektor ekonomi perniagaan premis ini tidak merugikan mereka dan juga kerajaan, sebab kita juga menjanakan ekonomi negara. Kalau kami tutup, kutipan cukai oleh pihak-pihak kerajaan akan juga kurang. Poin ketiga, semua bakal MCO yang akan diadakan, kami harus dimaklumkan lebih awal 3 hari atau 7 hari sebelum dilancarkan. Okey, terima kasih Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Hospitality Asia, Hapa Jennifer Ong, dan juga Presiden Malaysia Food and Beverage Executives Association Muhammad Hisham Tan Abdullah membincangkan berkenaan dengan PKP, reaksi pemain industri F&B dan juga berkenaan dengan keputusan tutup serta-merta premis-premis yang tersenarai dalam senarai Hyde. Kita akan beri berehat seketika kembali selepas ini.